Assalamualaikum. Selamat pagi pada semua pelajar-pelajar yang cikgu kasih sekalian. Okey, hari ni 25 hari bulan 5 2021. Okey, so cikgu akan teruskanlah tentang masih lagi dalam topik 3 iaitu bab pengangkutan. So hari ini kita masuk kepada pengangkutan dalam tumbuhan. Kita selesai tentang pengangkutan dalam manusia. Kita belajar daripada awal lagi iaitu tentang fungsi jantung Kita belajar tentang darah, sistem peredaran darah, saraf darah dan sebagainya. Okey, ini kita pergi pula kepada tumbuhan Tumbuhan juga dia ada dia punya sistem pengangkutan dia yang tersendiri. Okey. So dalam tumbuhan ada satu proses yang berlaku yang melibatkan pengangkutan iaitu proses transpirasi. Okey, Proses transpirasi ini dia berbeza dengan proses respirasi Proses respirasi adalah proses pertukaran gas. Respirasi maksudnya proses kita, kalau manusia dia hembus dan tarik nafas lah, tapi kalau tumbuhan dia berlaku pertukaran gas di antara gas karbon dioksida dan gas karbon dioksida dan oksigen melalui liang pada stoma daun. Okey, tapi transpirasi pula adalah proses di mana suatu tumbuhan dia kehilangan wap air melalui dia punya stoma Jadi awak tahu stoma tu terdapat pada daun So daun dia ada dua lapisan daun iaitu kita ada epidermis atas dan juga epidermis bawah. Ni pada daun lah. Epidermis atas ni pada bahagian atas daun tu. Kalau awak lihat daun biasanya tumbuhan hijau ni, daun di bahagian atas tu dia licin sikit. Dia licin. Dia ada diselaputi oleh suatu lapisan yang dia ada sifat macam lilin sikit lapisan atas tu dia tutup supaya dia boleh mengurangkan kehilangan air sewaktu cuaca panas lah. So bahagian bawah iaitu pada epidermis bawah itulah terdapatnya banyak kita punya liang stoma di mana berlakunya proses pertukaran stoma. Apa fungsi stoma? Ada dua fungsi stoma. Yang pertama pertukaran gas semasa fotosintesis dan respirasi, dan juga kalau di sini kita mengkaji tentang transpirasi adalah dia membenarkan juga uap air tersejat semasa proses transpirasi. Transpirasi adalah proses dia buang air. Dia buang air dalam bentuk uap. Dalam bentuk uap air Dalam bentuk uap air ni dalam bentuk gas lah, ataupun kita kata dalam bentuk uap air kalau kita hembus nafas kita akan dapat uap air Okey. So transpirasi adalah sangat penting. Sebab apa? Yang pertama, dia menghasilkan satu daya sedutan untuk menarik air dan garam mineral terlarut dari tanah ke akar dan seterusnya melalui batang dan daun. So transpirasi ni dia bukan sahaja daripada atas tu, daripada proses di mana tumbuhan tu kehilangan air, tapi proses tu dia bermula daripada bawah. Okey, di mana tumbuhan tu dia menyedut air, kita kata kan, ataupun dia sedut air daripada tanah tu melalui kita punya akar, naik pergi tanah daripada dalam air tu ada mineral dan sebagainya, bergerak naik masuk melalui akar terus ke batang, ke dahan dan seterusnya ke daun, dan itu menghasilkan kesegahan sel. Itu yang menjadikan sel itu segah kan. Kita kalau tak minum air kita akan rasa macam mengantuk, kita rasa lemah kan. So sama macam tumbuhan, dia perlukan air. Okay, so daripada atas, daripada bawah air tu naik dan dia akan keluar melalui atas dia akan dibebaskan melalui dalam bentuk uap air kalau cuaca panas. Okay, kalau cuaca tu sejuk. Kalau cuaca tu panas, biasanya dia akan cuba untuk elakkan kehilangan air. Sebabnya kalau cuaca tu panas, macam pokok kaktus contoh kan, dia boleh menyimpan air dalam tempoh masa yang lama sebab keadaan dia tu, persekitaran dia menyebabkan tumbuhan tu dia ada sifat yang begitu. Okey, menghasilkan kesan penyejukan pada tumbuhan terutama pada hari yang panas. So bila tumbuhan ni dalam dia penuh dengan air dan juga garam mineral, jadi tumbuhan tu dia akan sejuk lah. Dia akan rasa sejuk. Sama juga macam aircon kat rumah kita kan, aircon tu mengeluarkan satu uap air yang sejuk. So kita akan rasa sejuk sepanjang hari tapi sama juga macam tumbuhan, dia dalam tumbuhan tu dah dia boleh rasa sejuk. So dia akan kurangkan kesan panas pada tumbuhan tu.
Okey, pada waktu siang pada waktu siang sekiranya transpirasi melebihi penyerapan air, maksudnya proses hilang air, proses air keluar lagi banyak daripada air yang masuk, jadi stoma tu akan ditutup. Ataupun stoma tu akan dia jadi kecil stoma untuk elakkan kehilangan air yang banyak. Ya. Sebabnya proses penyerapan tu lagi sikit. Dia mesti osmosis kan. Maksudnya yang masuk, contoh yang masuk 50, yang keluar 50, okey lah. Tapi kalau yang masuk 40, yang keluar 60, dia tak jadi. Jadi tumbuhan tu akan lama-kelamaan akan mati. Ya, so itulah fungsi stoma. Bila keadaan begitu berlaku, dia akan tutup untuk elakkan kehilangan air. So ini kita punya liang stoma kita kan. Liang stoma ada dua guard cell di kiri dan kanan tu. Okey, pada waktu malam kadar transpirasi rendah dan stoma juga tertutup. Ya, kalau maksudnya malam dia kurang lah kadar transpirasi dia. Ya, sebab waktu malam dia sejuk kan. So kadar transpirasi kita pun berkurang dan stoma akan tertutup. Tekanan air menolak air di dalam batang ke atas melalui hidatot. Tekanan air menolak air di dalam batang ke atas melalui hidatot. Ya, maksudnya air daripada atas naik daripada bawah naik ke atas. Ini nama proses dia, proses gutasi ataupun pelembakan. Pelembakan ni maksudnya dia air tu banyak dalam tumbuhan tu. Dia jadi lembap kan. So dia sebab waktu malam kalau transpirasi rendah and then stoma pula tertutup. Jadi air banyak dalam tu. Jadi tumbuhan tu kalau waktu malam tu kita akan nampak bila time waktu pagi tu kan dia ada macam embun-embun pada tumbuhan kan. Sebab air banyak. Dia ada air banyak. Hidatot merupakan liang seni yang terdapat pada hujung urat daun. Kalau awak lihat cikgu bulatkan ni. Pada hujung urat daun ni ada hidatot. Ini yang kita panggil embun ni. Ya, dia menolak air, tekanan air menolak air daripada batang ke atas melalui hidatot. Jadi dia ada lubang-lubang yang membolehkan air itu keluar. Proses semula jadi ini sebenarnya gutasi ataupun pelembakan. Gutasi berlaku pada waktu pagi yang lembap dan sejuk, itu apabila udara persekitaran terlalu tepu dengan titisan air sehingga menghalang air daripada tersejat dari daun. So berlaku pada waktu pagi yang sejuk. Kalau kat rumah kita ni susah sikit nak tengok kan. Tapi kalau dekat kawasan hutan kawasan yang banyak pokok so udara di situ tepu. Maksudnya oksigen kaya dengan wap air. So dia menghalang air daripada tersejat dari daun. Sebabnya udara tu dah banyak air. Jadi air tu nak naik ke atas pun dah tak boleh. So dia kekal pada daun itu. Okey. So faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi. Macam mana kadar transpirasi ni? Ya. Macam mana kadar air itu disejat? Macam mana kadar air ataupun wap air dikeluarkan? Ya. So kita kena tengok. Ya. Kadar transpirasi itu tinggi ataupun kadar transpirasi itu rendah bergantung kepada 4 faktor. Yang pertama adalah suhu persekitaran. Kalau suhu itu tinggi, cuaca panas, jadi kadar penyejatan air juga tinggi. So, kadar transpirasi juga adalah tinggi. So, dia bergantung kepada suhu. Yang kedua, kelembapan udara. So, lembap udara maksud kalau waktu tu hujan. So, kalau waktu hujan dan sebagainya, udara akan jadi lembap. Bila udara tu lembap, jadi kadar transpirasi akan menjadi rendah. Semakin rendah kelembapan udara, semakin tinggi. Semakin rendah kelembapan udara, semakin tinggi kadar transpirasi. Apabila udara menjadi lembap, ia mengandungi kurang wap air, jadi lebih banyak air tersejat dari daun. Apabila udara menjadi kurang lembap, rendah kelembapan. Rendah kelembapan udara. Maksudnya kadar kelembapan udara tu macam cikgu cakap tadi, kalau kadar kelembapan udara tu tinggi, kadar tu transpirasi akan jadi rendah. So betul lah ayat ni. Semakin rendah kelembapan udara, semakin tinggi kadar transpirasi. So betul. Tapi ayat yang lebih tepat lagi kalau kita nak bagi kan, kita kata kalau kelembapan udara tu tinggi, maksudnya udara tu lembap, ada banyak wap air, jadi kadar transpirasi dia rendah lah. Kadar transpirasi akan jadi rendah.
Okey, kemudian keamatan cahaya. Ada apa ni? Okey, tak apa. Keamatan cahaya maksudnya cahaya lah. Kalau ada banyak cahaya, ya, kadar transpirasi itu akan jadi semakin tinggi. Ya, semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggi kadar transpirasi. Maksud hari cerah, cahaya matahari bersinar, ya, jadi stoma akan terbuka, ya, untuk kita dapatkan cahaya untuk dibuat proses fotosintesis. Bila stoma terbuka, jadi kadar transpirasi atau kadar kehilangan air akan menjadi lebih tinggi lah, ya. So pergerakan udara ataupun angin, kalau udara tu banyak ataupun kadar udara tu tinggi, so semakin tinggilah kadar transpirasi, ya. Semakin tinggi pergerakan udara, semakin tinggi kadar transpirasi. Apabila angin meniup wap air dari stoma. So bila angin tu tiup pada stoma, wap air itu akan pergi dan dia akan menyebabkan kadar transpirasi juga akan menjadi lebih tinggi. So ada 4, ya. Yang pertama suhu persekitaran. Cikgu sebut apa tadi? Suhu persekitaran, semakin tinggi suhu, semakin tinggi kadar transpirasi. Kelembapan udara semakin tinggi, kelembapan udara semakin rendah kadar transpirasi. Semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggi kadar transpirasi. Semakin tinggi pergerakan udara, semakin tinggi kadar transpirasi. Yang di sini ada satu je yang cons ataupun dia berbeza sikit, iaitu kelembapan udara. Kelembapan udara saja, kalau udara tinggi, kelembapan udara tinggi, kadar transpirasi rendah. Yang lain semua tinggi-tinggi, tinggi-tinggi, tinggi-tinggi. Okey, so ada 4 faktor tadi. Okey, seterusnya tak keluar pula ni. Okey, sorry. Okey, sistem pengangkutan dalam tumbuhan. Okey, untuk menggerakkan ataupun untuk membolehkan proses transpirasi tadi berlaku, dia ada satu jalan untuk dia bergerak. Ya, dia ada satu jalan. Satu jalan bergerak dia ada 2 jalan, ya. Satu membawa air dan juga garam mineral, dan satu lagi dia membawa glukosa. Okey, so nama tisu ataupun jalan ni yang terdapat dalam tumbuhan ini kita panggil sebagai tisu xylem dan tisu phloem. Okey, di mana terletaknya xylem dan juga phloem? Xylem terletak pada bahagian dalam, ya. Epidermis bahagian dalam, ya. Keratan rentas batang dicotyledon, tumbuhan yang berbatang ataupun berakar tunjang, kan. Okey, so bahagian xylem dia dalam, bahagian dalam batang tu. Okey, manakala dia punya phloem pula pada bahagian luar. Ya, pada bahagian luar batang itu. Okey, apa fungsi phloem? Apa fungsi xylem? Itu yang awak perlu tahu. Ya, xylem fungsi dia membawa air dan garam mineral. Air dan garam dari mana? Air dan garam mineral datang daripada akar, dari akar ke daun. Manakala phloem pula, apa fungsi phloem? Dia membawa glukosa. Glukosa datang daripada mana? Daripada daun. Sebabnya glukosa penghasilannya melalui proses fotosintesis. Fotosintesis berlaku pada daun kita, ya. So membawa glukosa dari mana? Dia buat di daun, kan? Dari daun, so dia bergerak ke akar. Makanan ni ataupun glukos ni diperlukan oleh semua bahagian tumbuhan. Jadi daripada daun dia bergerak pergi ke akar. Okey. So keratan rentak akar pula, akar di sini sama juga, xylem mesti bahagian dalam, phloem mesti di bahagian luar. Okey. So xylem di dalam membawa air dan garam mineral, phloem di luar. Okey. Fungsi tisu xylem mengangkut air dan garam mineral terlarut dari akar melalui batang ke daun. Dari akar ke daun, ya. Akar dia lalu batang, dia pergi ke daun. Okey, kemudian tisu phloem mengangkut bahan makanan ataupun glukos dari daun ke batang dan akar. Okey, so itu dia punya function dia lah. Cikgu dah sebut tadi. Okey, ni keratan rentas, gambar 3D cantik, ya. Xylem warna biru ni, boleh nampak bahagian dalam. Manakala phloem di bahagian luar dia. Banyak tisu-tisu dia ada banyak lah, bukan satu jalan sajalah, ada banyak tisu di situ untuk mengangkut. Ini keratan rentas yang ditunjukkan pada pokok bunga raya, pokok bunga raya. Okey, next please. Okey, so itu sahaja untuk pengangkutan dalam
tumbuhan, ya, proses pengangkutan dalam tumbuhan. So kita belajar tadi melalui proses transpirasi. Apa itu transpirasi? Proses tumbuhan kehilangan air, ya, tumbuhan kehilangan air. Kemudian faktor-faktor yang berlakunya transpirasi ini adalah ada 4 faktor tadi, ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan suhu persekitaran, lepas tu kelembapan udara, dan kita ada cahaya, ya, keamatan cahaya, dan yang terakhir kita ada angin, kan, pergerakan angin. So ada 4, and then kita belajar pula dia punya laluan tu ataupun jalan itu, di mana nak mengangkut air dan garam mineral melalui xylem, dan juga untuk mengangkut phloem, untuk mengangkut glukosa daripada daun ke akar adalah melalui phloem, ya, phloem. Okey, so itu secara ringkas lah. Ya, ini dah terus soalan. Soalan ni ada di dalam buku teks sahaja. Okey, so kita ni satu masa saja. Jadi awak just buat satu saja muka surat yang terdapat di dalam buku modul awak. Nanti latihan dalam buku teks kita akan suruh kemudian lah. Okey, muka surat 20 tu awak selesaikan sikit sangat, ya. Tak ada masalah untuk awak buat dan awak selesaikan soalan itu. Okey, yang lain ini just dia punya ni lah. Okey, yang lain tak ada apalah, ya. Itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih. Kita jumpa lagi untuk kelas akan datang. Assalamualaikum. Jumpa lagi.